kami bawakan bagi membincangkan keadaan politik semasa ketika ini di mana teka-teki persoalan yang timbul, siapakah bakal Perdana Menteri ke-9 dan bagaimanakah rupa bentuk barisan kabinetnya, adakah ia merupakan satu bentuk gabungan baru ataupun pendekatan yang berbeza diberikan. Ramai di luar sana yang memberikan pandangan dan juga cadangan, tidak kurang juga dari pemuda Presiden UMNO Datuk Dr. Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan pembentukan kabinet ala war cabinet seperti pernah dilakukan oleh Winston Churchill sebelum ini. Tidak kurang juga pendapat ataupun cadangan untuk menubuhkan kerajaan ala Mageran seperti yang dicadangkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, dan banyak lagi cadangan di luar sana. Tetapi hakikatnya tidak ada pun mana-mana individu ataupun pihak yang mempunyai majoriti mudah, sekurang-kurangnya mempunyai 111 sokongan daripada ahli-ahli parlimen untuk mereka mewujudkan sebuah gabungan kerajaan. Dan tadi saya bercakap dengan Adun Paloh YB Syed Omar Bagharib Ali dan memberikan contoh bagaimana di negeri Johor itu mereka boleh mewujudkan keadaan yang stabil dengan pelbagai perjanjian diberikan yang akhirnya kita dapat lihat masih stabil ketika ini. Dan saya nak teruskan perbincangan dengan Bastian On, iaitu Ketua Pemuda UMNO Segamat yang juga merupakan Exco Pemuda UMNO. Bastian, kalau kita saksikan apa yang berlaku di Johor itu, Menteri Besar Datuk Insinyur Hasni Mohamad memberikan peruntukan sama rata kepada semua adun dari pembangkang ataupun kerajaan, dan juga melibatkan perbincangan dan menganggap mereka ini sebagai rakan strategik, bukannya musuh politik. Dan Speaker Dewan Undangan Negeri Don Johor juga daripada Speaker sewaktu zaman Pakatan Harapan Pemerintah, iaitu Suhaizan Kayat. Ini satu yang unik. Ini satu mungkin ada yang melihatnya sebagai confidence and supply agreement, tetapi seperti kata YB Syed Omar, Menteri Besar tidak ingin melihatnya sebagai confidence and supply agreement, tetapi lebih kepada memberikan hak kepada adun-adun ini, kerana peruntukan itu sama rata adalah hak yang sepatutnya. Dan melihat kepada perkara di Johor ini dan juga keadaan semasa di peringkat persekutuan, bagaimana ahli-ahli parlimen kita ini boleh mengambil pendekatan yang hampir serupa dalam usaha kita menyelesaikan polemik politik ketika ini, kerana semakin hari semakin lama keadaan ini tidak diselesaikan. Setiap jam, setiap minit, setiap saat berlalu ada nyawa yang terkorban akibat pandemik COVID-19. Ada keluarga yang kehilangan punca pendapatan, tidak mampu menyediakan makanan di atas meja. Bastian. Okey, bagi menyelesaikan masalah-masalah yang dinyatakan tadi, soal keadaan ekonomi, soal ada keluarga yang tidak mempunyai sumber pendapatan dan juga makanan, ini merupakan satu penyelesaian politik yang diperlukan. Kalau dilihat tadi soal CSA, Confidence Supply Agreement, ia merupakan satu instrumen yang boleh dikatakan adil di dalam keadaan di mana semua parti politik, mana-mana parti politik tidak mempunyai majoriti yang selesa ataupun commanding majority untuk menentukan kerajaan. Jadi ia merupakan satu instrumen yang diunjurkan bagi membolehkan semua wakil-wakil rakyat, adun dan juga MP untuk memberi khidmat kepada masyarakat dan juga pengundi di kawasan mereka. Dan saya merasakan bahawa sekiranya ada cadangan lain seperti war cabinet ataupun Mageran, ianya merupakan satu instrumen lain yang harus dinilai dan diberikan pandangan oleh semua pihak, sama ada ianya boleh menyelesaikan masalah-masalah yang diberitahu tadi. Bastian, kalau kita lihat tidak ada mana-mana pihak yang mempunyai angka ataupun mencukupi, tapi pada pendapat Bastian, individu yang bakal menerajui kerusi panas Perdana Menteri ke-9 ini, walau apa pun istilahnya nanti, Perdana Menteri Kerajaan Perpaduan, Kerajaan rentas parti, bipartisan atau sebagainya, apakah ciri yang perlu ada pada mereka ataupun individu yang bakal dilantik sebagai Perdana Menteri ke-9 nanti? Kerana kita tahu masing-masing ada agendanya tersendiri. Pihak coalition atau gabungan ini ada agenda mereka sendiri, dan mungkin boleh mewujudkan keadaan di mana dendam politik itu mungkin akan dilakukan, dan ini pastinya tidak baik bergerak ke hadapan. Orang kata apa, pimai-pimai tangtu juga, pusing-pusing pun macam gitu juga keadaannya nanti di masa hadapan. Jadi siapa ataupun apakah ciri
individu yang boleh menduduki kerusi Perdana Menteri itu, dan keadaan seperti ini tidak berulang, mereka yang tidak mempunyai baggage? Saya melihat bahawa polemik yang ada sekarang ini sudah tentu menyukarkan keadaan negara untuk menyelesaikan pelbagai masalah ekonomi, COVID dan juga politik. Itu almost a perfect storm. Saya melihat bahawa mana-mana pemimpin yang cuba untuk memimpin negara menjadi Perdana Menteri, mereka haruslah mempunyai sokongan daripada pelbagai pihak. Kalau dilihat daripada rumpun Perikatan Nasional saja, ianya mungkin sukar kerana sudah tentu ahli-ahli Parlimen Bersatu mempunyai perasaan yang marah dan mereka mempunyai dan akan menyukarkan rundingan untuk menentukan siapakah Perdana Menteri. Tetapi nama yang diunjurkan itu harus mempunyai haruslah nama yang boleh diterima oleh ketiga-tiga parti di dalam Perikatan Nasional. Saya juga tidak menolak tepi bahawa menolak kemungkinan untuk apa kata mereka ini yang mempunyai yang dinamakan untuk menjadi Perdana Menteri ini cuba mendapat sokongan daripada warisan dan juga pejuang, kerana asal mereka juga adalah daripada kelompok yang sama. Yeah. Sekiranya ada pemimpin yang boleh mendapat meraih sokongan daripada luar daripada kelompok Perikatan Nasional, sudah tentu ianya mencerminkan kesungguhan ahli-ahli politik untuk mendapat penyelesaian yang tuntas dan juga berkesan kepada Malaysia. Bastian, kalau kita saksikan betul sukar untuk mencari individu seperti itu dan ada beberapa nama yang dicadangkan, tetapi untuk mewujudkan gabungan ataupun dalam keadaan ketika ini memerlukan kepimpinan yang berjiwa besar. Ada perkara yang perlu diketepikan, ada perkara yang perlu kita ambil untuk manfaat bersama. Saya suka mengambil contoh di negeri Johor bagi saya kerana di negeri Johor ini sangat unik bagaimana pemimpin-pemimpinnya boleh berjiwa besar, bagaimana pendekatan Menteri Besar yang mentadbir melihat pembangkang sebagai rakan strategik, bukannya sebagai musuh politik, memberikan peruntukan yang sama, bukannya memberikan intimidasi politik dengan memotong peruntukan seperti yang berlaku di peringkat persekutuan. Bagaimana perkara ini boleh kita belajar, dan kita sedar juga dalam masa yang sama pemimpin-pemimpin politik ini, terutamanya mereka yang bergelar political warlord ini, mempunyai ego yang tersendiri. Dan pandangan Bastian? Ya, soal mengurus ego ini hanya merupakan satu perkara pokok dalam penyelesaian kepada permasalahan ini. Kalau kita lihat, polemik ini dicetuskan antara dua parti besar di dalam Perikatan Nasional, iaitu UMNO dan Bersatu, yang sifatnya karakter politikalnya adalah sama. Jadi ianya menagih kepimpinan yang ini berjiwa besar. Betul apa yang saudara katakan tadi, umpama Datuk Hasni ini yang bukan Menteri Besar Johor, dan mengambil pendekatan yang saya rasa satu pendekatan yang adil dan berkesan. Kerana beliau sedar bahawa majoriti beliau adalah satu, dan ianya merupakan pola pengundian pada PRU14 itu merupakan cerminan kepada pilihan rakyat. Dalam keadaan ini tidak ada mana-mana parti politik di Johor yang mempunyai clear majority. Dalam soal ini beliau terpaksa berlaku adil kerana rakyat yang memilih, dan beliau tidak mahu kesilapan ataupun kesilapan keputusan yang beliau buat ini akan menghukum rakyat. Jadi di dalam keadaan ini kedua-dua pihak mempunyai sokongan yang seimbang, dan adalah satu langkah yang bijak untuk mengambil tindakan memunculkan CAC agreement di Johor. Baik, Bastian, kita juga ingin melihat kepada konfigurasi politik ataupun penjajaran politik ini. Kita tahu pendekatan UMNO sebelum ini di peringkat kepimpinan pusat menyatakan pendekatan ataupun bagaimana mereka tidak mahu menerima Anwar, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga DAP. Tapi dalam politik segalanya mungkin. Dahulu
siapa sangka kita menyaksikan Tun Dr. Mahathir Mohamad bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu, dan mungkin ini juga boleh berlaku di masa hadapan. Tapi bagi pandangan Bastian, adakah keterbukaan dalam bekerjasama dengan parti-parti ataupun pihak yang mungkin kita lihat sebagai musuh politik itu mungkin boleh berlaku dalam usaha kita untuk menyelesaikan kemelut ini? Dari segi aspek kerjasama untuk menubuhkan kerajaan, saya rasa itu tidak mungkin berlaku kerana UMNO sedang melakukan ketetapan yang jelas, baik di peringkat majlis tertinggi maupun di peringkat Perhimpunan Agung UMNO. Tetapi untuk mewujudkan kerjasama lain yang mencambahkan faedah kepada rakyat Malaysia, sudah tentu boleh. Umpamanya untuk bekerjasama dalam soal pemulihan parlimen, kerjasama untuk memulihkan ekonomi dalam membentuk caucus ataupun jawatan kuasa bersama pembangkang, ataupun perkara-perkara untuk melihat kepada beberapa meluluskan bajet. Ini merupakan kerjasama lain. Saya mengandaikan bahawa kerjasama untuk menubuhkan kerajaan dengan UMNO bersama PKR itu tidak mungkin, sukar untuk dilaksanakan. Baik, terima kasih Bastian On, Ketua Pemuda UMNO Segamat dan juga Exco Pemuda UMNO berkongsi pandangan mengenai vision ataupun bagaimana pembentukan kerajaan baru nanti, dan tapi apapun akhirnya kita serahkan kepada hemat dan juga kebijaksanaan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang kita jangkakan akan mula memanggil pemimpin-pemimpin parti politik ke Istana Negara seperti yang kita laporkan awal pagi tadi. Cuma ketika ini kita tidak mempunyai sebarang butiran lanjut bilakah dan siapakah yang akan dipanggil untuk menghadap Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih kita ucapkan kepada Bastian On sekali lagi, sekurang-kurangnya memberi kita pandangan mengenai pendirian dan juga bentuk kerjasama yang memungkinkan ianya dapat dilakukan di masa hadapan